Ke-6 silat akan start gabungan. Dan Mana? Setengah jam lah. Setengah jam. Hidup mana? Nah ini lebih saya nak memperkenalkan apa ni persatuan lah kan, persatuan silat cemandi Sabah Benam ni, dan ini presidennya. Kenalkan diri satu-satu lah, dan nanti cakap kuat sikit lah ya. Dan kemudian kita ceritakan sedikit aktiviti macam mana apa yang dibuat ni, kemudian membawa kepada Selangor aktif ni. Kita dah ni. Tak timbul pun. Dia mana? Apa ni? Ada? Ada. Tengah line ni. Oh, dah line ke? Ha? Oh. Tak nampak? Tak ada. Ni. Ni. Nampak ni? Ya. Okey kan? Apa khabar GM? GM belakang kamera. Okey. Kita mulakan dengan mohon doa ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan mengucap Al-Fatihah. Kita junjungan khas pada junjungan besar Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, keluarga baginda, para ulama, para guru kita yang telah mengajarkan kita, para ibu bapa, saudara mara, dan akhirnya pada diri kita sendiri. Al-Fatihah. Dengan lafaz bismillah kita mulakan majlis insya-Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahim, salam kasih sayang, salam persilatan ya kepada semua sahabat-sahabat Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, seluruh dunia ya. Saya TGA Akmal Hamburan ya, selaku moderator kepada portal Santai Silat Kopi O ya. Yang banyak kali saya dah cakap adalah untuk portal untuk semua lah, bukan hanya untuk saya. Dan di sebelah saya Uda, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Uda sebagai panel tetap, belum berpencen lagi. Nama saya Uda Johnny Domo, nama betul Zainul Azhar Sunan Rimau. InsyaAllah pada malam ini kita bersama-sama tetamu istimewa TGA ya. Nanti kita kenalkan tetamu kita ni. Kita berada di tempat yang istimewa, jauh dari Kuala Lumpur ni. Rasa tenang, sejuk kat ni. Memang sejuk ke tu? Oh. Kita berada di apa nama ni? Parit apa tadi? 12 Timur. Parit 12 Timur, Sabak Benam ya. Kawasan Sabak, daerah Sabak Benam, Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Ya. Okey, saya membuat pengenalan yang luas dahulu, yang mana live ini kita buat bersama dengan Persatuan Silat Cemandi Sabak Bernam. Persatuan Silat Cemandi Sabak Bernam, yang mana di bawah persatuan satu logo yang di belakang kita ni. Okey,
terkumpul atau bersilaturahim bersama. Lebih kurang berapa perguruan cemande? 20 lebih kurang 20 perguruan cemande yang insyaAllah akan diberi penamaan dalam masa yang sebentar lagi. Okey, jadi yang sebelah kanan saya dimohon perkenalkan diri selaku Presiden pada Persatuan Silat Cemande Sabak Penam. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimi bin Jamil. Suhaimi bin Jamil Selaku pengurusi lah. Pengerusi Persatuan Silat Cemande Daerah Sabak Penam yang mengumpulkan beberapa aliran pencak silat tradisional Cemande tradisional daripada Sabak Penam. Jadi kita kumpulkan jadi di bawah satu payung lah. Jadi saya yang memantau dan melihat dan mengatur perjalanan gelang-gelang kami supaya mereka ada lebih bersilaturahim. Dia Dia tak gaduh lah. tak gaduh lah. Kalau bahasa kita tak bergaduh Nak lah. gaduh masuk gelanggang. Ya, betul. Okay. Jadi bersama saya malam ni ada timbalan saya, Timbalan mana dia? saudara Rahman. Cikgu Rahman bagi intro sikit. Saya Abdul Rahman bin Saad daripada Perguruan Cemande Raja Wali Sungai Raja Wali Sungai Tengah Sungai Haji Dorani. Dorani. Haji Dorani. Haji Dorani. Nama guru utama Dorani. Misteri bin Satibi. Apa nama? Misteri bin Satibi. Oh, Misteri bin Satibi. Tapi dikenal Wak Keling. Wak Keling. Gelaran dia. Gelaran guru dia. Cikgu guru apa ni? Raja Wali Ya. Misteri yang besar Hitam. saya ni. Oh, tu lain lah. Misteri lain lah. lain. Itu misteri golok lain lah. Ni timbalannya. Nak satu Sebelah lagi. saya ni saudara Epi. Happy. Daripada Happy. nanti saya minta dia kenalkan lah. Jadi dia ni saya nak training dia sebagai lead untuk program. Okey. Mentor. Kuat. Okey, nama saya Muhammad Afiq bin Halim. Saya wakil guru teknikal lah untuk Cemande Sabak Penam. Aliran saya daripada aliran Panca Delima. Panca Delima Dahsyat semua. Epi kita panggil Cikgu Epi lah. Cikgu Epi bahagian teknikal untuk pengenalian. Sebab program ini masih akan berkait dengan Selangor Martial Art virtual ini, pertandingan. Itu sebab kita ada sini, bukan saja datang sembang kosong atau minum kopi. Maknanya tujuan saya, Uda dan Guru Muda Hakimi datang ke sini merantau, naik bukit, turun bukit, lalu ke hutan gelap apa semua, nampak tapi, nampak babi hutan gajah semua ni. Sebab Cemande berada di Sabak Penam Kuala Selangor ini terhimpunnya saya ingat 30-40 perguruan sebenarnya. Jadi 20 lebih sudah berada di dalam satu perhimpunan persatuan dan yang lain-lain insyaAllah akan mengikut. Jadi tujuan kami ini adalah mengajak, membimbing, membantu agar persatuan-persatuan silat anak-anak Cemande dapat pengetahuan dia nak buat video pertandingan Selangor versus martial art virtual ni ya. Jadi dah perkenalkan diri laju-laju. Ada Sri Kandi belakang. Sri Kandi okey. Kuat. Nama saya Nofara Azlin. Nofara Azlin. Itu je. Dari Cemande Serumpun. Cemande Serumpun. Dan itu je habis. Yang ini Okey, saya Lisnita binti Sabri dan lebih dikenal dengan Nita. Nita. Saya ada dua perguruan, satu Cemande Serumpun dan juga satu Cemande Kuntalahan. Cemande Serumpun dan Kuntalahan. Ada dua perguruan. Saya ada dua perguruan. Ke mana ada dua perguruan ni? itulah. Dua dapur kan macam mana cerita? Dua-dua saya in charge. Richard. Oh, jaga dua Dua-dua tu ada dua guru kelainan. Dua guru yang berlainan. Saya dibantu dengan abang saudara saya lah, saya ikut dia. Dia kekal Serumpun, tapi saya diwakilkan lah untuk membantu Kuntalahan. 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 Okey. Ada lagi ini Okey. Tokek kedai. Kita sekarang berada dekat
sebuah kedai tom yum lah yang ditutup hari ini khas. Nama kedai ni adalah Ismail Corner di Tom Yum. Ismail Corner di Tom Yum. Ya, di tadi apa? Parit 12 Parit 12. Sungai Besar. Kedai ni unik Di sekeliling kita ni tak ada apa-apa, kosong, gelap. Okey, udah ada apa-apa ni? Ada apa-apa nak sampaikan? Sawah padi gelap semua sawah padi Kalau siang nampak. Patutnya kita datang siang. Ni semua salah dia lah. Yalah. Saya Tadi salah. kita sibuk ada sambut birthday lah, makan Oh, cepedak ya, lah, betul. makan lain. Saya lupa satu. Itulah. Hari ini juga adalah hari kelahiran Uda 50 tahun. 28. Hari tarikh sebenarnya bukan yang hari ni lah masih 17 Julai. Hari Terima kasih, tarikh Ji. kelahiran Uda ni ingat 50 tahun yang lepas lah. Ya, jadi kita mengambil saat dan masa ni mengucap selamat hari lahir kepada Uda lah ya. Panjang umur, murah rezeki ya. Amin amin. Ya Allah amin. Udah apa-apa nak tanya tak? Kita teruskanlah dengan acara kita. Tadi kita dah maklumkan kepada wakil-wakil. Hari ni kita ada berapa orang wakil tadi? Kita ada dengan 10 10 perguruan hadir pada taklimat hari ini. Boleh namakan tak? Pengurus dia. Nanti Sebut. apa daripada mana? Kita datang daripada Serumpun, Serumpun. Sekejap. Cemande Serumpun. Ya. Solo, Cemande Solo. Pancaan Solo. 5, Cemande Panca Delima. Raja Wali, Cemande Raja Wali. Kuntalahan, Cemande Kuntau Lahan. Rencong Aceh, Cemande Rancong Aceh. dan saya Cekaret lah. Dan Cemande Cekaret. Jadi Cekaret 6. Ada kemungkinan yang Cemande lain-lain akan Banten ada. Cemande Cemande Banten. Banten. Cikgu Fuad. Sepatutnya ya. ada hadir ni Cikgu Fuad Utar. Dia bertugas di KL, dia tidak dapat bersama kita Jadi kita dah maklumkan kepada perwakilan Profen tadi tentang skema penjurian, skema penjurian dan teknik-teknik untuk menyediakan video lah selama 3 minit dan soalan-soalan tadi telah dikumpulkan. Mudah-mudahan wakil-wakil datang faham. Kalau tak faham boleh tanya lagi lah. Boleh tanya lagi. Kita sedia untuk meladeni orang kata melayani kawan-kawan kita supaya kita dapat lihat wakil daripada Selangor, khasnya dari pihak Sabak Bernam ni lah. Kita belum lagi melihat permainan Selangor dari daerah sebelah sini kita nak tengok macam mana orang-orang di sebelah Sabak Bernam ni bersilat Itu je, silakan. Okey, jadi tadi kita sebenarnya kami dah lambat janji manusia 9 jam 9 nak buat live, tapi kami sampai dalam pukul 10 9.30 lebih kurang lah sebab jam yang terlalu panjang kan. Okey, alhamdulillah kami telah sampai dan telah briefing kepada 10 badal. Badal ni maknanya ketua-ketua gelanggang, sedap nama tu kan. Saya pun nak jadi badal badal tambahan. Okey, sedap nama tu. Jadi di sini caranya adalah sistem dia, hierarki sistem dia ini latihan atau kita pencerahan diberi kepada badal-badal yang telah datang, yang 10 tadi lebih kurang, dan mereka insya-Allah akan menyusun strategi mengikut perguruan masing-masing lah. Dan insya-Allah saya dan Uda akan bantu bersama dengan Guru Uda Hakim Akmal. Selepas ini akan membuat demo-demo pendek lah. InsyaAllah saya akan masukkan juga dalam video live, tetapi untuk yang sesi kedua. Okey, saya nak perlu cepatkan. Jadi okey, Cikgu Suhaimi Jamil, dah berapa lama menerajui Persatuan Cemande Sabak Bernam? Saya ambil alih ni lebih kurang dalam 2 tahun. Dah 2 tahun. Sebelum ni ada senior-senior saya yang handle, tapi dengan berlainan nama lah. Dulu kita dalam Cemande Selangor. Cemande Selangor. Cemande Selangor. Tak pernah dengar tu. Kemudian kita setelah habis presiden tu meninggal dunia. Meninggal dunia, Al-Fatihah, innalillahi. Kemudian
Dia ambil alih oleh satu orang lagi, nama dia Cikgu Badri. Cikgu Badri. Kita letak nama Persekutuan Persekutuan Pendekar Pencaksilat Laut Menang. pernah juga terdengar. Kemudian itu kita dah pergi jauh dah tu, sampai Semenanjung Malaysia ke Rabu tu. Tapi takkan lama sebab dia tak jawatan. Kemudian saya take over lah. Jadi bila take over kecilkan skop ke sahabat benam dah ada. Kecil saja. Tapi kita ada ajak lah, maksudnya kita ada plan untuk kumpulkan balik grup-grup ni dalam Selangor. Kita dah mula yang pertama, kita dah pergi ke Shah Alam, Kelang, Meru, Kapas, kita dah jumpa dah. Cuma kita belum lagi sit down dengan. Jadi perancangan dia macam mana? Adakah okey macam sekarang, macam saya tu cakap terus terang ya kan. Saya jenis sifat kalau sabak benam ni maknanya sabak benam Kuala Selangor. Jadi kalau yang Shah Alam, yang Cemande, Kedah ke apa benda, macam mana urusan dia nanti tu? Mungkin kita boleh buat lebih besar lagi, jadikan dia Malaysia. Cemande Malaysia. Tapi saya nak buat Selangor dulu. Maknanya sekarang ni secara lateral kita pandang Cemande ni banyak ya di dalam Malaysia ni banyak. Okey, adakah dia orang masing-masing ada Cemande, contohlah Kedah, Kelantan, Cemande Kelantan, Cemande Kuala Nerang ke, Cemande Taiping ke, ada tak wujud macam tu? Ada. Tapi dia tak pakai nama daerah lah, tapi pakai nama-nama lain. Tapi bila kita sealiran kita tengok permainan dia, kita boleh nampak boleh cam adalah permainan. Boleh cam. Jadi maknanya Cemande macam dalam Sabak Benam ni ada 20 lebih perguruan. Dan setahu saya di daerah area Sabak dan Kelantan ada 42 lebih. Kan? Jadi mereka di Cemande ni samalah lebih kurang sama. Dan yang di luar sana pun samalah. Kalau mereka tidak ubah permainan tu, kekalkan yang keaslian dia, insya-Allah kita boleh detect lah dia punya guru dia mana. Okey, jadi sekarang ni tujuan cita-cita adalah mengumpulkan agar silaturahim ini rapat. Yang utama sekarang ni dalam Selangor. Okey. Jadi udah apa nak tanya pada ni Cikgu Jamil? Suami. Udah ucapkan tahniah pada Cemande Sabak Benam sebagai pemimpin silat Cemande khasnya di Selangor. Bila kehilangan tokoh-tokoh besar Cemande di Selangor, silat Cemande ni seolah-olah hilang daripada negeri sunyi ya. Dah lama Cemande ni. Dulu Cemande ni kita ada dari hujung Selangor sampai ke hujung. Kan? Kita ada di Cemande Banting, ada daerah Banting, Kuala Langar. Kita ada dari daerah Kelang besar juga, ada Meru, Kapar, Pelabuhan Kelang kan. Jadi masing-masing nampaknya sekarang ni diam. Perguruan gelanggang masih beroperasi. Hari itu udah ke daerah Meru, ramai lagi yang masih bersilat kan, silat Cemande ni. Semuanya mungkin mereka bergerak atas nama guru atau nama gelanggang masing-masing. Mudah-mudahan dengan usaha Cikgu Cemande dapat bersatu di Selangor dan menjadikan Cemande silat negeri Selangor. Negeri Selangor ni negeri yang besar tuan-tuan. Rakyat pun ramai, mewah. Tapi sebab silat tak berani nak kata ini silat Selangor. Saya nak Selangor pun segan. Sebenarnya dia tidak termaktub sangat dalam silat Selangor ni kan. Ya, mana kalau tadi dia cakap silat di Kelantan ada silat jatuh, ada silat bunga, silat cantik kan, ada macam-macam silat lah. Ada Kedah kan, silat pulut Kedah. Silat pulut kan ada. Silat gayu, silat pulut Terengganu kan. Pahang ada ciri khas dia kan. Ada permainan tari Pahang. Berjumpa dengan malam kemarin kita berjumpa dengan silat Pangian kan. Dia cakap bahawa silat Pahang ni banyak berakar dari Minangkabau. Kita pun ke kan. Itu pendekar Makni Malam kan. Jadi di Selangor ni mudah-mudahan nanti kita dapat satu silat yang boleh mewakili negeri Selangor. InsyaAllah. Kalau negeri Selangor ni memang semua ada kan. Darul Ehsan semuanya ada. Semua orang yang pelik di Selangor ni, semua orang dalam Malaysia ada dalam Selangor kan. Semuanya ada. Ya, jadi dia begini, uniknya pada pandangan saya kalau tanya kenapa saya ada di sini, udah ada di sini.
kerana cemande yang ada ni terhimpun dengan rukun Ya. di Sabak dan Sabak. Sungai Besar dan berkumpul. Cemande-cemande lain ada juga, tetapi dia tidak seramai macam 40 perguruan dalam Sabak ni. Kalau buat kataman heboh lah kan, jadi sampai ke tengah malam Seluruh kan. kampung orang kumpul. Cantik. Dia punya ketarikan yang ada di Kak Benam lah. Ya. Cikgu Suhaimi ada macam kata apa-apa strategi tertentu sekarang ni boleh mengajak sahabat-sahabat cemande dalam Malaysia di mana-mana untuk bersama, bagi nombor phone ke apa ke, bercerita sikit lah, Ya, nampak sikit lah. boleh juga orang bagi nombor telefon dulu, tapi saya lebih fokus ke Selangor dulu. Selangor Saya nak dulu. bina Selangor dulu dan sedang dalam pembinaan. Jadi kita nak keluar ke Selangor tu belum Selangor lah. mampu lagi lah. Saya rasa ni strategi yang bagus. Kita kuatkan rumah tangga Sabak, dulu kan. Selangor maknanya Sabak ni lah nak berkuatkan. Sabak Sabak dia dah dah stabil. dah stabil. Oh, gitu. Kemudian Tanjung Pulau Selangor pun dah stabil. Saya dah bersama dengan pengurusi sana. Kita lebarkan belah Kelang, 9 daerah ni. 9 daerah. InsyaAllah dah ada dia punya Perwakilan. core dia. Hardcore dia Untuk sebenarnya. cuma saya insyaAllah akhir balapan saya akan ke Sungai Kandis. Oh, Selang. Untuk penjumpaan pertama. Setelah kemungkinan guru-guru tua mereka dah tak ada. Jadi yang sekarang ni yang saya dapat kesan badal-badal dia orang. Kebanyakan guru-guru tua cemande dah. Jadi Meninggal lah. sekarang ni sayang lah kalau tak dijaga warisan ni kan. Jadi saya memang gembira lah buat benda ni. Jadi saya tak ada masalah kalau guru-guru dalam Selangor insyaAllah. Selangor tak ada masalah lah ya. Cikgu Rahman sebagai timbalan macam mana? Saya mengikut je. Dan Mengikut je saya- lah. ya, Itu bukan timbalan, itu mengikut. Dan saya akan membantu lah. InsyaAllah dia sentiasa bantu saya. Tulang belakang. Kadang saya jam, kadang saya Sebab tu dia duduk belakang. ada seorang lagi saya Tulang ready tapi belakang. malam ni dia tak boleh masuk. Tulang tepi, tulang tepi. Tulang tepi. Okey, bagus lah. Jadi, Cikgu Happy. Cikgu Happy. Okey. Cikgu Happy ni Cikgu Happy ni nama betul siapa? Hafifi. Hafifi. Oh, sebab tu dah. Harifi. Harifi ya? Hafifi. 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 Kau ni pandai-pandai betul. Hafifi. Hafifi kan nama perempuan. Kan? Cikgu Happy. Okey. Cikgu Happy umur berapa? 26 tu. 26. Dah kahwin? Belum. Belum berkahwin. Alhamdulillah. Umur 26 dah berkahwin. Jadi dah matang. Kan? Datang angin yang cukup sesuai, buah gugur. Ya. Gugur ke tangan yang disambut elok. Doakan Cikgu Hafifi, Cikgu Happy dapat kebahagiaan dalam hidup lah. Okey. Amin. Sekarang ni berada dengan grup persatuan Cemande Sabak Benam ni. Apa yang cikgu fikirkan? Baik dan buruknya. Kuat-kuat. Kalau- Dengan reka-reka cerita-cerita yang betul. Tak ada yang buruk lah sekarang ni. Cuma kalau yang daripada segi kebaikan tu sebab kita nak menyatukan balik kan. Sebab kalau nak ikutkan dekat Sabak Benam ni pun banyak cemandinya. Tapi ada yang kita dah lama tak dengar. Dah lama tak dengar. Jadi bila tubuhnya cemandi Sabak Benam ni kita dah kumpulkan balik. Gabungkan balik. Suara okey, suara. Cakap. Suara okey. So tu je lah kot yang saya kasih. Jadi macam anak-anak muda level cikgu lah kan. Level cikgu ni 20-an ke 30-an ni sambutannya macam mana pada Setakat ni tengok alhamdulillah sambutan menggalakkan lah. Saya dengan Uda pun saya ingat banyak kali lah kita datang ke Kataman Cemande ni. Dulu kita tak tahu, kita ingat datang Kataman Cemande lah. Bila sampai gelanggang lain, nama lain. Kan? Cemande Raja Wali, Rentung Aceh, Sultan Lahan. Tapi suasananya hampir sama. Kan? Dan kita nampak, pernah nampak guru-guru tua yang grup lah, lebih kurang 10-15 orang yang sama dan cara kataman yang samalah. Nak tanya si Kandi sikit. Untuk tanya si Kandi tu kepakaran untuk. Tanya satu soalan yang bernas. Dah berapa lama bersilat? Kuat. Terus dah berapa lama? Siapa nama tu? Azlina. Ni ketakutan ni. Oh, Farah.
Farah, saya dulu. Farah dah berapa lama lagi? Saya baru pertama kali silat tahun lepas. Oh, baru dah. Baru dia lagi. Pertama Sekali saya je lah, aku tak ada masuk dah. masuk dah. Sebab saya fokus pada kedai makan. Oh, kedai makan ni lah ya. Apa? Berlatih dengan senduk lah. Corner kan. Betul tengah senduk. Ini macam ni. Pelan. Kalau saya Kuat. sebelum ni memang dah lama dah follow abang ni. Memang selama ni follow dia lah. Follow dia. Itu adalah timbul minat. Dalam timbul minat ni pun dalam 2 tahun lebih lah. Oh, mana belajar silat dah besar lah. Dah Bukan besar. dari kecil-kecil. Bukan. Di masa kecil-kecil tu dulu saya ingat saya sebab saya asal Perak, saya lain aliran. Lain. Bila masuk Selangor, masuk aliran pula. Oh, ini paksaan dia apa ni? Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Memang minat lah dari kecil. Sebenarnya dia orang ni hardcore juga lah. Sebab kalau ibu-ibu ni dia mengajar anak-anak. Mana kau tahu dia ibu? Kalau ibu-ibu orang perempuan lah. Dia orang mengajar silat Ibu ni kau dah secret. sebelum. Ya, saya ibu anak. Alhamdulillah. Pastikan. Anak saya memang semua Dia main silat. lah. Semua bersilat agak berapa ramai Sri Kandi wanita yang bersama dengan pergerakan Cemande ni, Persatuan Cemande? Kalau macam Sri Kandi ni dia datang pergi. Datang pergi lah. Kita tak boleh nak ni. Dia datang pergi. Biasanya kalau pesilat perempuan ni kalau penyilat dari sekolah, belajar sekolah rendah kan. Sekolah menengah radio lagi. Bila dia dah besar, dah masuk college tu, dia mula missing in action. Kita datang, tak datang, tak ada lagi. Tapi yang perempuan ni bila dia dah berumah tangga, lagilah. Lagilah susah nak kegelan. Tapi senario tu berbeza di tanah Indonesia yang mana Sri Kandi wanita ni ada hampir yang kekal bersilat berterusan. Jadi saya ingin mengambil peluang ni menggalakkan Sri Kandi Semenanjung kita ini tidak meninggalkan ilmu kesilatan ini walaupun sudah bergelar isteri, ibu, nenek atau apa sajalah, makcik ke apa, bersilat, tapi boleh susunkan masa agar generasi silat terutamanya yang Sri Kandi wanita ini tidak berkurangan. Dan saya sampaikan di sini terus terang, di sesi 1 dari perguruan wanita kita ada 7 orang saja. 7 saja. Hadiah ada 10. Yang masuk 7. Satu nombor 6, satu perguruan, iaitu Teralak Tunggal Kelantan. Yang nombor 7 tu sebab dah tak ada orang lain, dialah duduk nombor 7. Okey, kemudian umum wanita 11 orang saja. Wanita 11 orang saja. Yang Pun sama juga. Pun sama juga. Kerana yang perguruan itu Teralak Tunggal dia mengikut skop pertandingan yang begitu tepat, jadi dia duduk antara top. Jadi kita harap untuk sesi 2 yang akan berakhir bertutup pada 31 Julai agar peningkatan Sri Kandi di dalam pertandingan ini dapat dilebihkanlah pelibatan. Walaupun permintaannya agak sukar, tapi kalau kita tak minta, kita tak dapat, kita tak cuba, tidak akan dapatlah peluang tu. Ini ada satu kerisauan lah. Berbanding dengan, bukan saya nak puji, saya cakap yang benar. Saya sentiasa suka cakap benar. Borang pertandingan dari Indonesia, yang wanita tebal ni, yang lelaki pun tebal ni, sama. 70-80 dari wanita, 70-80% dari lelaki. Bercampurlah kanak-kanak dan dewasa. Jadi yalah, mungkin Cemande pun tidak ramai peserta wanita, tapi secara umumnya kita kabarkan bahawa bukan sahaja kita sukar mendapat pesilat-pesilat lelaki untuk bertanding, malah kita sukar mendapat pesilat-pesilat wanita untuk bersama kita. Lebih sukarlah kita nampak di peringkat perempuan atau wanita ni penyertaan di Malaysia. Jadi kita memohon kepada semua supaya menghantar perwakilan lah dari perguruan masing-masing, khasnya anak-anak perempuan dan juga wanita lah, kategori wanita 15 tahun ke atas. Itu kategori wanita. 15 tahun ke bawah kategori kanak-kanak. Sekarang ni rasanya anak-anak tu tak masalah, dia orang kurang segan sikit kan kalau anak-anak ni. Wanita kalau yang masuk je peluang kemenangan sangat tinggi. Sangat tinggi. Okey. Jadi salah satu keunikan dengan Cemande ni,
kenapa kita ada ni? Sebab Cemande adalah permainan aliran pukulan. Tak ada seni kan? Seni ni. Jadi itu kan peluang ataupun maknanya persatuan atau anak-anak Cemande ni rasa macam mana nak masuk kan? Jadi di sini saya menerangkan terus bahawa tidak semestinya bertari itu perlu bunga-bunga atau beliuk-beliuk. Kan di minit 30 saat awal tu boleh menggunakan jurus ataupun lian kan, atau gerak 4 pancang, 4 arah Sebagai langkah lah kalau sebagai langkah permulaan. Boleh, jangan buat pelik-pelik, jangan jangan pergi tengok Kelantan masuk bunga dia cantik, awak buat jadi sumbang. Buat apa yang anda bagus. Jadi maknanya sebab pertandingan ni santai. Dia tidak terikat kepada undang-undang yang mesti pergi satu arah. Kita menerima permainan anda. Kalau kata langkahnya tu kecil-kecil lah, tapi dia ada, silat ni dia ada sistem dia. Kan sebelum nak pukul ada siaga, ada jual, ada siap. Lepas pukul ada tutup, ada kunci, ada tangkap, ada buang, ada belasak, ada banting, ada gulingan, ada tumbuk, ada tegak. Okey, cikgu, saya tanya sini siapa yang fasih dengan permainan senjata Cemande ni? dia Cemande ni sebenarnya kalau ikut ni dia punya senjata dia banyak pada dalam tubuh kita. Senjata Anggota tubuh dia. anggota. Okey. Dia ada yang main keris, Okey. tapi tidak digalakkan di sini. Tidak. Kita kuatir ni. Sebab kalau kita terikat dengan undang-undang gelanggang. Kalau ada senjata kita kena maklumkan dekat balai kita ada senjata. Okey. Jadi kebarangkalian perkara tu berlaku di masa Yang lalu. yang lama. Jadi ilmu tu diturunkan kepada yang terpilih saja dalam satu gelanggang. Sebenarnya itu jalan dan cara yang asal. Itu yang dimaklumkan oleh saya lah. Betul. Maknanya betul tu sebab zaman awal senjata terutama yang berbisa dan macam keris apa ni hanya diturunkan oleh pak gurunya kepada pesilat-pesilat yang matang. Jadi boleh katakan secara umum sekarang ni perguruan Cemande di Sabak ni tidak bermain senjata tajam di dalam perguruan lah. Tidaklah. Dia lebih kepada personal. Antara guru dengan yang akan guru tu jaga ataupun menurunkan ilmu dia kepada individu yang itu cara asal, cara lama. Itulah Cara dia lama. tu. Okey, saya sarankan satu agak bagus juga kalau cikgu boleh ambil lah cadangan ni. Maknanya dalam permainan di dalam perguruan Cemande yang ada ni amalkan bermain senjata tumpul. Tongkat atau apa, kebiasaan. Kerana dia ada perbezaan yang besar. Bermain kosong saja dengan senjata ni dia ada kebiasaan itulah. Jadi sebab di masa depan nanti kalau tidak ada yang meninggalkan terus senjata ni rugi juga kan? Rugi juga. Jadi sekarang ni agak-agak cikgu perguruan-perguruan Cemande ni akan berminat tak untuk bersama pertandingan Selangor Martial Art silat ni? Ya, saya sebenarnya berbesar hati dengan kehadiran PGA dan juga UDA dan juga guru muda boleh datang ke Sabak Menam memberi sikit kalimat bagaimana kami nak masuk bersama join pertandingan ni. Jadi ni janji nak join lah. InsyaAllah. Berapa video ni? Saya ni memegang tapi saya cakap salah untuk sementara ni kami dah pakat mungkin dalam 4 video atau 5 video. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itu dalam kami punya kesepakatan. Baik. Jadi tak boleh nak hantar yang senjata tu yang apa sebab senjata ni ada yang ni Belum biasa lah, belum biasa. Tak apa, kita akan olahkan permainan ini agar keaslian Cemande ni tidak bertukar sangat, tetapi dia kekal, tetapi tidak dalam kerugian pemartahan. Seperti mana yang saya telah berbincang ni, saya sikit berbincang dengan guru Fauzi Aziz di Kelantan iaitu Persatuan Stanjak, yang mana silat cantik ataupun silat bunga Kelantan ni akan bersama kita tanpa senjata juga.
Dia boleh main senjata juga, tapi keindahan tu ada satu bahagiannya itu tanpa senjata. Jadi kita akan ada pembahagian pemilihan antara senjata atau tidak senjata. Tetapi untuk silat-silat yang biasa bergelanggang, pemakaian senjata ini 90% wajib lah, kan, wajib dipamerkan. Cuma untuk macam permainan-permainan pilihan, twist mandi, silat cantik, silat pulut solo, tidak menggunakan senjata lah. Okey, jadi udah ada apa-apa? Video pula. Udah dah sentuh tadi soal silat, ya, soal silat tradisi yang kita harus kekalkan keaslian. Dan keaslian gerak itu penting. Maknanya kita sendiri perlu mahir, maknanya juri akan mahir bila melihat perbezaan antara silat cemandil dengan silat dari Kelantan ya, silat pulut ya. Silat cantik. Silat cantik. Atau silat-silat yang tidak memakai senjata. Macam Muda cakap tadi, kita bersilat bukan menggeliat ya, silat. Jadi bersilat ni kita menggunakan apa yang ada. Sekiranya kita menggunakan senjata tubuh, mana kita serlahkan sekiranya kita gunakan siku sebagai senjata kita, ataupun kita gunakan tapak tangan gitu, ataupun kaki melahirkan senjata dari tubuh badan, haruslah diserlahkan dengan jelas. Dia nampak jelas. Dia nampak jelas. Ya, maknanya serangan belaan itu diserlahkan dengan nyata, supaya nampaklah. Dan kita boleh jelaskan pada juri-juri profesional supaya mereka menilai ini sebagai senjata. Kita tanya pada orang yang pulut, mereka ada senjata sebenarnya. Mereka bermain keris, tapi tidak diserlahkan keris itu secara zahir. Contohnya kalau cuma dia bermain, contohnya tongkat ataupun bermain lain-lain, alat senjata lain boleh diserlahkan. Olok tu boleh. Yang tidak zahir lah. Sebab dia boleh nampak yang tak zahir pun. Dia nampak dalam sifatnya lah. Dalam sifatnya. Memang kita nampak beza kalau penggunaan alat. Sebab kita faham senjata ni adalah extension ataupun penambahan daripada anggota tubuh. Maknanya kalau untuk capaian lebih atau capaian lebih efisien, kita gunakan senjata. Jadi biasa kita serlahkan dalam bentuk yang berbeza dari kita menggunakan tulang patrat. Nanti kena ingat bila buat video tu, macam masa menyeram, menumbuk, cikgu Eti kena tahu, menumbuk ni mesti tunjuk ke habis. Sebab walaupun dia persembahan, maknanya tumbuk tu biar ada sasaran dan boleh nampakkan apa jadi pada sasaran itu dengan penggayaan, dengan suara, dan kemudian dengan siaga. Siaga maknanya dah tumbuk satu, ngadap dua, ngadap tiga. Itu semua, ya ini umum pun ambil tahu peserta yang lain-lain ni, bahawa walaupun kita membuat pertandingan persilatan, tapi penggayaan dan pelakonan watak tu perlu. Dan maknanya cara pakaian dah zahirkan. Tidaklah salah kalau tak pakai, maknanya diklasifikasikan ini cara kita pakai t-shirt, dia pakai ikat. Jadi kita terima juga. Tetapi kalau boleh dipenggayakan, diikatkan penambahan bengkung ke, macam apa, selempang di kantung, dia menampakkan watak tu menarik. Sebab kena ingat satu, penjurian profesional pakar adalah 70% dari pihak juri, kemudian 30% dari pihak juri awam, juri YouTube, juri pandangan. Jadi kalau video anda bagus tu, maknanya view tu lebih tinggi. Tapi 30% tu kalau kata you duduk dalam top 20, potensi untuk naik ke 10 dengan view yang tinggi tu boleh ada lonjakan lah. Dan kemudian Temandai ni banyak kaitan dengan permainan Jawa kan. Itu nanti kita tanya guru dia kan, macam mana. saya nak pergi ke arah pakaian ni. Jadi penggayaan etnik boleh. Maksudnya dalam tandingan nanti kita ada lelaki terbuka. Satu peserta tu dia boleh buat khas video perguruan dengan pakaian. Kemudian satu lagi dia boleh buat video diri dia, Umum, kita kira umum. Itu pakailah macam apa benda yang rasa suka pakai.
Dan permainan di situ tidak perlu terikat mati-mati dengan permainan perguruan. Tak boleh laku-laku watak. Tak boleh campur aduk. Jadi bangan teknikal kena tahu kalau kata ada juga peserta-peserta banding ni yang dia boleh juga tari seni kan. Masuk kan tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Jadi okey, kita dah sampai ke hampir pengakhiran. Cikgu ada apa-apa nak sampaikan kuat-kuat sikit? Kenaan Apa saja cikgu rasa ini bercakap pada dunia sebenarnya. Hasrat hati ke apa yang Nak kahwin lagi jangan sebut. Lain-lain lah silat. bagi kami di Sabak Benam ni, saya rasa macam saya awal-awal masa muda dari remaja. Kan tak remaja dah. Dah tua dah. Yang tua dah. remaja aku lupa. Ya. Saya tengok si Mandi ni dia bermusim. Cimande bermusim. Nak kena tahu apa maksud tu. Dia bermusim ni maksud dia ada masa-masa bila hataman tu hataman je. Oh, hataman. Bila dah berhenti tu kadang-kadang sampai setahun pun dah dia berhenti. Biasa Pasal antara dia jarak pasal dia berbeza dengan kita tengok silatan yang di bandar kan. Kadang-kadang dia orang buat seminggu 2 kali tapi dia boleh bertahan sampai 5-6 tahun je. okey. Pasal dekat Cimandi ni dia ada satu majlis hataman. Bila betul. majlis hataman, kadang-kadang yang asas tu yang pelajar atau 30 orang sekali belajar, yang asas tu tinggal yang bertahan dalam 20 orang. Bila dah hatam, lepas hatam nak mula balik yang 10 orang. Dia macam tu, dia setiap ada Dia orang. khatam tu adalah penghujung ataupun setiap tu ada khataman. Penghujung. Setiap kali buka dia ada hataman. Dia dah lama jarak. Biasa paling lama 3 bulan lah. Oh, setiap 3 bulan ada khataman. Dan saya faham. Saya jelaskan sikit apa yang cikgu Kalau Rahmat saya belajar silat tak khatam-khatam ni. Apa siap. Okey. Kerana Salam silat katanya. apa yang berlaku ni, ini sistem bangsal Sistem bangsal 100 hari sebenarnya. Apabila seorang guru ni pun sebenarnya bermusim dulu. Dia ada musim guru tidak mengajar, pada sibuk dengan mungkin kerja-kerja atau tanaman yang benda. Jadi sistem bangsal 3 bulan 10 hari, mana lebih kurang 100 hari. Setiap hari guru akan mengajar. Biasa depan rumah dia je, tak jauh kan, murid datang. Dia muridnya akan bersambung-sambung belajar sehingga khatam. Murid baru tidak akan diambil di pertengahan perjalanan kan biasanya kan. Jadi kata 30 orang start tu, di hujungnya mungkin ada 10-15 orang. Itu standard lah. Jadi tamat satu khataman, ada majlis khataman kan, dari majlis apa benda. Okey, biasanya ini tekanan zaman dunia moden ni, ini satu tekanan mental ke atas pesilat. Sebab zaman dulu tak ada benda apa nak buat. Malah kalau boleh tiap-tiap hari malam ni nak pergi silat. Zaman sekarang dia dah jadi silat hujung minggu. Macam hari ni Jumaat malam, ramai banyak gelanggang silat sibuk ni. Termasuk Paduka Jo kita ni sibuk kat gelanggang. Besok sibuk sikit. Ahad ada sikit. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dia jadi hari kerja. Jadi itu panggil silat hujung minggu. Zaman dulu apabila murid perlu mengikuti 100 hari tanpa putus, dia boleh sebab dia tak ada banyak kerja, dan balik rumah pun kena terajang dengan bapa. Sebab dia tak silat. Okey, macam kita mula khataman pun mingguan kan, latihan tu. Minggu pakai ni. Setiap malam. Setiap malam cuti malam Jumaat. Oh, jadi malam Jumaat, Khamis malam Jumaat lah. Buat apa ya cuti Khamis malam Jumaat? Sampai dah kahwin. Malam Jumaat banyak hantu. Guru tu yang nak cuti. Guru. Jadi Yasin. Macam Yasin. Pernah Macam baca Yasin lah. Tapi dia tengok lampu tak ada baca Yasin. Masa. Okey. Jadi ini satu benda yang mana berlaku bukan saja cuma di sebenarnya, dia berlaku banyak tempat. Sebab bila habis khataman tu, murid macam bebas tau, macam keluar penjara. Hilang. Tapi bila ada khataman, ada selangkah ke alam batin timbul. Kan? Uniqueness selangkah ke alam batin, insya-Allah saya akan bicarakan di lain sesi.
apakah selangkah ke alam batin? Okey, sekarang ni apa yang saya nak sampaikan, di dalam video pertandingan anak-anak cemandi kelab, saya nak minta selain daripada mengikuti skop atau perjalanan, ini semua badal-badal tengah memerhati saya sekarang ni, dan saya nak cabar ni, kan selangkah di alam batin 10-15 saat sebelum meninggalkan video tu. Maknanya trademark, cop bohong. Ini sabak bernam dan cemandi. Sabak bernam aja lah yang Ada kat Johor ada. Johor memang standard lah. Johor tu faham. Jadi ada kan trademark tu 10 saat sebelum habis ke sebagai trademark. Jadi ini benda yang unik yang kita boleh buat. Ayah cikgu di buku dan mengangkat 2 jari menyokong. Okay. Apakah selangkah ke alam batin? InsyaAllah nanti next kataman bila yang paling dekat? Di Parit. Ya, kawasan. Parit 12 ni dalam agak bagian terap. Kita tak ada PKP ni. Jadi belum okey, tak apa. Nanti akan ada satu masa akan datang satu kataman cemandi, saya akan buat live lagi dan anda tengok apa yang dimaksudkan selangkah ke alam batin atau seruman. Saya dah melalui 5 kataman. Jadi saya dah masak dengan benda itu. Dan ini keunikan dunia cemandi, sabak bernam dan juga Johor lah. Jadi cikgu dengan secepat mungkin sampaikan salam penutup kepada penonton-penonton ya. Dunia memerhati ni. Ingat. Okay, saya tak ada Kuat-kuat cuma, sikit. cuma saya nak pesan pada yang mungkin yang sebaya saya lah, yang mana umur 20-an tu, kalau boleh kita jangan biarkan silat ni tenggelam terus. So kalau boleh yang mana bayi-bayi saya tu cuba cari guru silat. Kurang-kurangnya apabila terjadi sesuatu tu kita ada benda nak gunakan. Untuk maksudnya untuk menjaga silat, mempertahankan diri kan. Alhamdulillah. Sama-sama kita akan warisan, insya-Allah. Bisa je lah. Ibu dia dah cakap tadi kan. Anda cakap sikit lagi. Habis lah. Alah. Semangat je ni kena. Saya punya pandangan lah ataupun nasihat, jika mahu belajar pencak silat, belajar bersungguh-sungguh. Carilah berapa ramai guru, sebab ilmu itu mesti diwarisi. Ilmu itu mesti kita kawal, bukan ilmu yang mengawal kita. Baik. Itu perbezaan. Ilmu itu mesti kita kawal. Sebab kita pemilik pada ilmu, diamanahkan ke atas ilmu itu. Pemilik ilmu Allah Ta'ala, tapi kita diamanahkan mana di dunia ini jasad ini pemilik dan belajar betul-betul lah ya. Okey. Kak Sri Kandi, pesanan terakhir. Okey, saya menyuruhlah pada Menyuruh, wanita-wanita seru. pada yang belajar untuk silat ni, sebab bukan kebaikan tu sebenarnya banyak. Macam kita wanita ni kan sekarang lagi zaman sekarang ni semua bekerja. Sekurang-kurangnya kata orang kalau ada ilmu silat tu itu ada protect kita lah, ada kelebihan kita kan. Lagi pun zaman sekarang ni pun jenayah pun dah terlalu tinggi. Kita sekurang-kurangnya kita ada protect lah untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu sesuatu yang wajib sebenarnya untuk kaum wanita yang disebut kaum yang lemah. Kan saya sebut itu disebut kaum yang lemah. Ada tempat dia lemah, ada tempat dia kuat sebenarnya kan. Dalam rumah tu siapa yang lemah, siapa yang kuat sendiri tahulah kan. Akak ada apa-apa seru? Tak ada Jadi Cikgu Suhaimi, final verdict. Okey. Yang final ni saya mempertahankan silat warisan kita ni satu Nusantara, dan Sabak Bernam ni sentiasa open, terbuka untuk menerima pesilat-pesilat baru. Tapi kita kadang-kadang kekangan kita adalah dari segi sumber. Jadi saya ambil kesempatan Ya boleh lah. maklumkan kalau boleh mana-mana pihak berwajib tu bantu silat di Sabak Bernam. Kan? Okay, Sumber kewangan lah ni, sumber kewangan lah. Okey, sumber dana ke equipment ke, Okey. bantu
kami di Sabak Bernam ni, insyaAllah. Dan saya juga terima kasih lah pada mereka-mereka yang selama ni membantu kami, Yang sudah bantu. yang sudah bantu. Kita ucap terima kasih. Dan juga dalam Selangor insyaAllah kita akan bergerak, dan saya minta mungkin boleh juga kita berkolaborasi untuk bantu menaikkan pencak silat cemande ni di dalam Selangor. Dan itu harapan saya lah, supaya dipantau dan dibantu. Nanti kalau benda ni hilang, mungkin satu hari saya akan cincin Yalah, kan. standard lah. Setiap manusia tu jadi- mempunyai masanya. Apa yang saya minta lah, sentiasa dipantau dan dibantu untuk menguatkan warisan ni, memelihara keaslian pencak silat ni. Alhamdulillah. Dah? Udah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan rumah kerana menjemput Uda ke Sabak Bernam hari ni. Tak sangka boleh berada di Sabak Bernam. Kan? Uda sekarang ni banyak kejutan. Hari ni kat sana, hari kat situ terkejut. Terkejut. Uda sendiri terkejut. Hari ni birthday Uda kan? Kejut lah. Okey, okey. Itulah. Walaupun ni orang kata nak buat surprise party gitu Uda, tapi sebab Ya. dah janji kan. Kita kena buat. Tapi tak apa, tak masalah. Terima kasih banyak pada tuan rumah. Terima kasih banyak pada Sabak Bernam. Uda berdoa agar Cimande ni boleh diisytiharkan sebagai sirat negeri Selangor. Kan? Dan Uda akan cuba insya-Allah sama-sama. Dia jangan pandang macam tu. Ini perjuangan. Ya, Bukan resis tak? Ha. Jadi itulah harapan kita supaya Selangor ni punya identiti sendiri lah. Kan? Kita ehsan memang ehsan, tapi perlu ada pengenalan apakah Selangor tu. Kan? Aslinya dari sudut budaya, warisan dan seni silat. Itu saja dia Uda. Kalau dia pandangkan maturity, Uda nak cakap banyak. Lepas ni dia cakap bila offline ni. Offline? Okey. Okey, saya akan menutup bicara ini. Saya TJ Akmal Moran tadi. Mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sami Jamil, Cikgu Epi, Cikgu Rahmat, Sri Kania ni apa? Farah. Kan? Ya. Yang mewakili perguruan Persatuan Cemande Sabak Bernam, dan kita terpaksa lajukan bicara, dan insyaAllah kita akan dapat melihat perguruan Cemande menghantar anak-anak silat menyertai pertandingan silat online, silat virtual Selangor Martial Art Aktif. Okey, sesi kedua. Lepas ni saya akan buat satu lagi live, iaitu sedikit sebanyak demo dan live hands on lah, kan, dengan badal-badal bersama Bunda Tim dan Uda Joni. Dengan ini saya tamatkan bicara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.